doakan orang yang mati dalam keadaan maksiat. Saya masa tu duduk Madinah, masa tu ustaz ni kata, ustaz ni harap, dia kata, hang tak dengar cerita Malaysia. Cerita apa ustaz? Cerita konsert, mati dalam konsert. Hanya tak buka Facebook lama dah ustaz, tumpu ni. Balik hotel saya kata, dia orang Arab, dia ambil tahu perkembangan negara kita. Allah, malu semua tuan-tuan. Kita balik buka Facebook, betul sungguh sampai kat kita. Doakanlah mereka supaya Allah Ta'ala ampun dosa mereka. Mati tempat maksiat, tak ada doa untuk mereka. Nak doa juga doa, Allah mu'tamad, Allah takkan ampun dosa dia. Ayat 80 surah At-Taubah. Satu ketika saya baca ayat ni, ada satu orang bangun, dia kata, ustaz ni dah macam Tuhan dah ustaz ni. Sebab tuan, ustaz duk kata orang tak ampun dosa, ni kerja Allah, dia kata. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memang betul. Allah Ta'ala memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat. Orang bertaubat, dosa dia ni, tuan-tuan pernah tak bersembang dengan satu orang, dia pernah rogol anak dia sendiri? Pernah tak? Meremang bulu rumah kita. Macam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya pada dia Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Orang tanya Sayyidatina Aisyah, Nabi ni pernah, Nabi tengok Allah ke dalam apa? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Aisyah kata, saya duduk tanya, meremang bulu tengkuk aku, bulu rumah aku meremang. Pasal Nabi tak tengok. Nabi Musa pun tak tengok Allah. Nabi pun tak tengok peristiwa Mi'raj. Tiba-tiba ada satu orang main dari Indonesia, dia kata apa? Dia mimpi jumpa Allah pula dah. Dia mimpi jumpa Allah pula dah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abang kat dia ambil tiket balik. Mengarut betul lah kita dah. Mengarut tak sangka tak. Mana boleh masuk geng-geng ni? Kat mana ni? Saja tak? Nampak khusyuk. Kat mana je? Ayat 80 surah At-Taubah. Satu orang ni, dia mengaku, dia kata dia pernah rogol anak dia. 68 dah umur, 67, 68. Terkejut saya. Meremang lama saya. Tapi dah bertaubat dah. Dia kata, Ustaz tak pernah lalui fasa hidup macam ni. Saya dah lalui. Maka saya tahu betapa nikmatnya bertaubat. Setelah dosa yang banyak, kita tak pernah. Kita habis pun mengumpat kat rakan sekerja. Mengumpat rakan sekerja, komplain itu, komplain ini. Kita tak sampai tahap tu dah lagi. Tapi dia ni dah sampai, dah buat, dah terima hukuman, dah keluar dah, apa semua. Menyesal, dah bertaubat. Sekarang jadi salah seorang daripada AJK Surah lah. Saya tanya dia, macam mana perasaan tuan setelah bertaubat? Dia kata, anak, saya tak boleh nak gambarkan pada ustaz. Tapi kalau ustaz dah tekan saya juga, so saya bagi tahu juga, diumpamakan seperti menikmati makanan yang kita suka. Suka makan apa? Allahu Akbar. Sahabat kita suka makan patin tepoyak. Allah. Di Subang ada satu, anda rekomen. Anda rekomen kat anda di Subang ada satu kedai haji bekas Nazir Masjid Airport. Dia ada kedai. Orang bagus, orang saleh. Pergi makan kedai dia. Tempoyak sedap. Anda garanti kat anda insya-Allah. Kalau kerana saya suka asam pedas, batang keladi. Pernah makan? Lepas ni nak pergi Perlis, telefon saya. Saya pergi makan asam pedas, batang keladi haji. Memang sedap. Buah isi ikan pula. Bukan nak cerita pasal menu sedap hari ni, tapi nak habaq kata itulah umpamanya rasa nikmatnya bila kita bertaubat. Sebab tu Nabi suruh kita ni bertaubat setiap masa. Bukan nak kena tunggu ada dosa baru nak bertaubat. Tak, sebab tu Nabi ajak kita. La astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin akthar min 70 marrah. Nabi dalam satu hari Nabi bertaubat dan beristighfar lebih daripada 80 kali. Nabi berdosa lah.
Tak, tapi Nabi nak didik kita supaya setiap masa bertaubat. Tak perlu nak kena ada dosa baru nak bertaubat. Baru kita rasa betapa nikmatnya ucapan taubat tu. Kerana selalu kita ucap, selalu kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi. Jadi kita tuan-tuan hadirin muslimin muslimat, kita berperanan ni. Nak bagi tahu ke orang jangan pergi tempat tu, kalau mati nanti hina kamu. Allah Ta'ala dah bagi tahu istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfirallahu lahum 70 maratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdil qauman fasiqin. Kamu nak minta ampun untuk mereka ni atau kamu tak nak minta ampun untuk depa? Ini terjemah kita lah masa kita nak kasih. Atau kamu nak minta juga ampun untuk mereka ni 70 kali sekalipun, Allah tetap tidak akan ampun dosa dia. Tetap tidak akan ampun. Minta 70 kali pun. Kita ni satu orang mati, kita punya kabung berapa hari? 40 hari, 7 hari. Nabi tak ajak macam tu. Nabi didik kita, Nabi ajak kita tempoh berkabung 3 hari saja. Kecuali orang duk jauh, dia balik kampung, duk sembang pasal laksa, teringat mal laksa. Orang abang atas mal laksa meninggal dah, dia pun pergi jumpa balu mal laksa. Abang kata saya nak ucap takziah lah pada apa? Pada kau atas kematian Pak Man Laksa ni. Itu tak apa, walaupun dah apa? Dah 7 bulan dah meninggal. Kita pun tak balik kampung dah 8 bulan misal kata. Itu tak apa. Ini kita asyik lupa takziah lah, takziah seminggu dah pun. Apa tak tuan-tuan? Jadi pasal apa Allah Ta'ala tak ampun? Pasal zalika bi annahum, waktu dia hidup tempoh hari dulu, dia tak nak beriman pada Allah. Kafaru ni makna sifat kekufuran. Dia ingkar, dia suka benda jahat, dia tak peduli kebaikan. Orang dah halang, orang dah larang, dah bagi penerangan, dah sampaikan penjelasan, dia tak nak dengar. Quran kata ka'allam wa iza tutla alaihi ayatuna, kamu bacalah ayat Quran untuk depa, ka'allam yasma'a, seolah mereka tak dengar. Ka'anna fi udhnayhi waqra, seolah telinga dia ada penyumbat. Fabashiru bi'adzabin alim, gembirakanlah mereka ni, atau sudahkanlah kegembiraan mereka ini dengan azab yang pedih. Itu yang Allah Ta'ala bagi amaran pada kita. Jagalah diri kita, jagalah anak-anak kita, peliharalah sesama kita, nasihat menasihati antara satu dengan yang lain, supaya kita tak tergolong di kalangan manusia yang mendekati tempat-tempat yang telah pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang terakhir, Surah Al-Baqarah ayat 208. Macam mana kita nak selamatkan diri kita daripada ancaman-ancaman semua ni? Dua cara. Pertama, balik kepada Islam. Kedua, rapatlah dengan orang baik-baik. Ini perintah Allah. Kembali pada Islam. Ayat 208 surah Al-Baqarah. Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ni selalu kita baca. Selalu semua kita baca. Selalu kita duk baca dah. Kita terjemah, wahai orang beriman, kembalilah, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan ikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan musuh kamu yang nyata. Duk baca selalu dah terjemahan ni. Kita nak olah, bukan kita nak olah ayat. Kita nak olah ayat terjemahan ni mengikut tafsiran. Macam tuan-tuan duk baca ihdinas siratal mustaqim. Maksud dia, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bila kita olah maksud mengikut tafsiran, dia memberi maksud tetapkanlah kami di atas agama yang benar. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, kembali pada Islam. Kenapa orang beriman harus kembali kepada Islam? Kerana orang beriman berdepan dengan suasana yang penuh dengan cabaran, penuh dengan perkara baru, penuh dengan keadaan yang kita tak tahu natijah dan kesimpulannya. Kita tak tahu nak buat keputusan bagaimana. Kita tak tahu hukum hakam. Kita keliru berkenaan dengan perkara-perkara baru yang timbul dalam masyarakat. Oleh yang demikian, Allah memerintah kita kembali kepada Islam kafah,
merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Islam, yang Islam itu asasnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu dah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, nescaya kamu tidak akan ikut lagi. Kita terjemah khutuwati syaitan, jejak langkah syaitan. Khutuwat makna pemikiran, aliran fahaman yang dicetus, yang dicipta, yang dibuat, yang dibawa oleh syaitan. Syaitan bukan merujuk kepada syaitan kita tak nampak ni. Syaitan merujuk kepada orang-orang munafik. Orang munafik membawa aliran ini. Tujuan dia apa? Untuk menyesatkan kita, merosakkan kita. Bila kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, insya-Allah kita tak akan ittiba' kepada pemikiran orang-orang seperti ini. Kita akan ittiba' sungguh-sungguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Innahu lakum aduwwun mubin. Ingat, syaitan ni, munafik ni musuh kamu yang nyata. Ada orang kata kasar ustaz, kalau kita kata munafik ni syaitan. Quran kata, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Al-An'am ayat 112. Siapa syaitan di kalangan manusia ni? Munafik. Ayat 14 surah Al-Baqarah tu baca surat Muhammad ni. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Balik buka ayat 14 surah Al-Baqarah, tafsir pimpinan Ar-Rahman nota kaki yang ke-13. Dia tulis itu syaitan-syaitan mereka itu adalah ketua munafik yang kafir. Munafik itu rupanya syaitan. Hati-hati. Syaitan ni musuh kamu yang nyata. Bila kita pegang teguh pada Quran dan Sunnah, insya-Allah pemikiran aliran yang dicipta oleh manusia ni tak akan dapat memesongkan kita. Satu. Yang kedua, rapat dengan orang baik-baik. Dekati orang baik-baik, berkawan dengan orang baik-baik, selalu datang tempat yang baik-baik. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28 sampai 150. Surah Al-Kahfi ayat 28. Allah Ta'ala ingatkan saya, ingatkan tuan-tuan, dampinglah orang baik-baik. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi yuriduna wajhah. Berdampinglah dengan orang baik-baik. Orang baik-baik ni sentiasa beribadat kepada Tuhan mereka tak kira pagi dan petang. Orang baik-baik ni yuriduna wajah, hidup dia mengharapkan redha Allah. Ni orang baik-baik, hidup dia redha Allah. Saya baca satu penulisan dalam Facebook seorang pemimpin ni, dia tulis itu, sekalipun saya ni tak dapat redha Allah, saya berbangga sekiranya saya mendapat redha pemimpin. Astagfirullahalazim. Tak boleh begitu. Kita nak cari redha Allah. Yuriduna wajhah, mereka mengharapkan redha Allah. Baik. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan ada di antara kita ni nak sibuk cari kemewahan dunia ni sampai meninggalkan orang baik-baik. Satu orang yang jumpa kita, ustaz anda dapat projek 20 juta, ustaz, alhamdulillah. Kita ucap tahniah kat hang. Lepas tu kita tanya dah, hang dapat projek 20 juta ni macam mana? Dia kata, ustaz, kalau setakat letak file memang tak dapat. Dia kena hulur sikit. Bawah meja, atas meja, dalam poket, dalam tepi, semua baru dapat, ustaz. Tak apa, kita habis 1,000 tak apa, projek juta-juta tak apa, ustaz. Untung berlipat kali ganda, ustaz. Kita bila dengar tak suka lah pasal rasuah. Rasuah ni haram. Bila kata, hai rasuah haram, dia pun dah serabut lah. Dia kata, aku tak cerita pun tak apa kat ustaz. Ni aku rimas ni, aku baru tu termimpi, terbayang nak beli apa, banglo besar, kereta mewah. Untung daripada projek besar, tiba-tiba dia main domain hukum haram pula, punggah betul dia ni. Nah, dia kata kat kita. Jadi dia tinggal kita. Bila dia tinggal kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amru furuta. Bila dia tinggalkan kita, dia akan rapat dengan siapa? Dia akan rapat dengan orang jahat. Orang jahat ni kata Allah, hati dia lalai mengingati kami. Orang jahat ni panduan hidup dia apa? Wattaba'a hawa, ikut kemahuan dia. Wa kana amru furuta, hidup dia ni jauh daripada kebenaran, atau hidup dia ni bergelumang dengan dosa. Ini orang jahat. Jadi Allah pesan kat kita, pesan kat saya, pesan kat tuan-tuan, dampinglah dengan orang baik-baik. Belanja orang baik-baik selalu. Ajak orang baik-baik datang rumah kita selalu. Berkawan, bersahabat dengan orang baik-baik. Bagi tumpang kereta pada orang baik-baik.
belanja minyak orang baik-baik. Nampak di sisi minyak, nampak lebay pengerusi surau kita bagui. Dia duk buah minyak. Kita belanja dia. Tak apa adik, saya belanja RM20. Tak apa. Kancil je pun tak apa. Kalau besar tak boleh juga. Ya, misal kata, tolong orang baik-baik. InsyaAllah Allah Ta'ala berkati hidup kita dan jauh kita daripada ancaman yang kita sebut sebentar tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan kerana beri peluang pada saya untuk bersama-sama berkongsi pengetahuan bersama-sama dengan tuan-tuan. Saya nak ucap terima kasih juga kepada pihak pengurusan surau kerana bagi kebenaran pada saya untuk berkongsi pengetahuan bersama dengan tuan-tuan, dan juga untuk makluman tuan-tuan, kita datang dari Perlis, ada sahabat-sahabat Ana ni yang biasa ikuti kuliah di beberapa tempat. Kita datang dari Perlis ni tuan-tuan, sedang berusaha untuk mengumpulkan dana pembinaan. Kita nak buat sebuah sekolah yang kita dah plan, yang kita dah rancang 2-3 tahun yang lalu. Kita mulakan dengan dana fasa 1 168,000 yang kita kempen sejak 28 hari bulan 12 2010. Alhamdulillah kita dapat RM168,000 pada 25 hari bulan 12 2011. Kita dapat jumlah tu dan kita dah beli tanah seluas 3 relung di Kampung Senar, Perlis. Tengah orang tak perasan, Kampung Senar ni dia duduk sebelah Kok Diang. Dengar Kok Diang semua orang tahu. Kan? Saya pun besar hati hari ni, Allah Ta'ala pertemukan saya dengan bekas sekolah lama, bekas pelajar sekolah lama. Subhanallah, jumpa kat sini. Allah, Ustaz Saiful Karim kita ni. Tabarakallah. Lama tak jumpa, rasanya dah 20 tahun lebih dah. Allah. Jadi tuan-tuan, apa namanya sekarang kita masuk fasa 2. Fasa 2 kita nak 1.6 juta, kita nak buat surau dan kelas pengajian. Jadi kita dah masuk tahun kedua dah. Kita dah lancar tabung fasa 2 ni pada 5 bulan 1 2012 sampailah sekarang dah masuk tahun kedua dah. Kutipan dana kita setakat sekarang RM348,000. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak sumbang, sahabat kita dah hampas sejadah di belakang sana, tuan-tuan boleh letak di atas sejadah tu dan boleh dapatkan borang, ada nombor akaun di bawah tu kalau nak bank in. Untuk makluman tuan-tuan, apa-apa tuan-tuan telefon telefon saya di talian yang tertera di borang tersebut insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan banyak atau sedikit diberkati dan dirahmati Allah dan menambahkan lagi jumlah kutipan kita insya-Allah. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.